Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini sambung lagi program yang terakhir dalam Managing Islamic Financial Consultant. Hari ini kita pergi topik yang terakhir. Selepas topik yang pertama kita belajar planning, bagaimanakah bentuk agensi yang kita mahu bergantung kepada kita punya filosofi. Macam saya bagi tahu tadi di Khalifah Abdul Jalil Consulting, kita punya filosofi led di professional consultant, penetrate di professional market professionally. Jadi kita hanya pergi kepada pasaran yang profesional dan dia akan membantu kita menentukan recruiting kita bagaimana. Jadi recruiting kita fokus kepada profesional. Kita ambil lawyers, kita ambil doctors, engineers, graduate, full time business owner yang profesional. Kita tak pergi pada orang yang biasa-biasa. Sebab itu saya masih ingat lagi ketika saya mengambil program AMTC pertama bersama dengan seorang kawan saya, seorang trainer daripada Prudential. Nama dia Steven Sham, Maka dia bagi tahu kepada saya, bila saya bagi tahu saya hanya recruit graduate, mostly student leaders. Maka dia kata dengan saya, Jalil, when you and your group flying, we and our group will be crawling. Saya kata, saya tak faham, I don't understand. Dia kata, Jalil, you recruit the leaders, we recruit the followers. Sebab yang graduate ni dalam 20% je, bukan ramai pun, 80% lagi tak graduate. Jadi ini yang ramai diorang rekrut, kita hormati cara mereka. Jadi macam saya nak ambil 90% graduates dan saya nak recruit only professional people to penetrate professional market and professional. Jadi bila kita pergi kepada training, kita perlu kepada quality training untuk train these professional people. Kita tak boleh ambil training modul yang tidak berkualiti, yang tidak proven, yang tidak merujuk kepada limra dan sebagainya, yang mana kita tidak boleh convince kita punya konsultan yang profesional untuk berjaya dalam bidang ini. Kerana yang keempat, kita belajar tentang monitoring. Jadi saya dah bagi tahu sebelum ni kita ada 5 checkpoint. Checkpoint yang pertama 50,000 dulu, ANP. Kemudian yang kedua kita akan pergi kepada 100,000 ANP, annualized premium. Kemudian yang ketiga kita buat 200,000 ANP. Bila dah cecah 200,000, kita akan minta dia buat 400,000 ANP. And finally, dia akan buat 500,000 first year premium collected. Maknanya dia akan jadi $1 million round table. Okey, dah habis semua, kita akan pergi lebih spesifik lagi. Macam mana kita nak buat performance appraisal? Macam mana kita nak menghargai fasa-fasa pencapaian prestasi anak-anak buah kita. Jadi ada beberapa pedoman sebelum saya pergi pada topik ini, sebab pedoman ini sangat penting. Sebab kalau kita belajar dan kita memahami tentang manusia ini tidak sama. Jadi ada dia punya pedoman dia, different stroke for different folks. Dia tidak ada satu cara yang boleh fit untuk semua orang. Ada orang tu dia banking, kita kena buat cara banking. Ada orang tu dia pendiam, kita kena buat cara pendiam. Ada orang tu dia manja, kita nak kena manja-manja dengan dia. Laki-laki dengan perempuan tak sama. Laki-laki kita boleh bergurau senda kasar-kasar dengan dia boleh, perempuan tak boleh, dia very sensitive. Jadi nak kena tahu, laki-laki cara dia lain, perempuan cara dia lain. Nantilah kita buat satu topik khas, macam mana nak baca tangan, macam mana nak baca muka, macam mana tengok cara dia berjalan. Yang tu kita buat kelas lain, yang itu special kelas lah. Cuma saya bagi general way of performance appraisal. Kemudian kita kena ingat, kita kena praise in public. Kita kena puji di depan orang ramai. Oh, Iwan ni baguslah, dia ni rajin tolong orang. Kita kena puji. Tetapi kita nak punish, kita kena punish in private. Katakanlah Ali dapat surat MOC, dia akan kena terminate. Kita tak boleh open. Oh, Ali dapat surat terminate, nanti dia malu. Kita kena panggil dia kat bilik, Ali, aku dah dapat surat untuk kau ni nak kena terminate. Jadi kalau kau tak buat bulan ni 30,000 dan kita akan, company terpaksa terminate kau. Jadi kita kena buat in private. Jadi different stroke for different folks. Yang pertama, yang kedua kita kena praise in public, punish in private. Okey, itu dua perkara.
Jadi saya pergi terus kepada cara yang kita praktis di Khalifah Abdul Jalil, bagaimana kita menghargai prestasi anak-anak buah kita, perunding-perunding kita. Okey, bagi orang yang baru masuk, ya, dia baru join kita ada banyak ni yang baru ni, kita ada Ila, kita ada Tengku Mel, kita ada ramai lagi orang-orang baru yang baru join kita, Farhana lawyer tu, ya. Jadi selalunya saya akan bagi beberapa cabaran-cabaran kepada mereka bagi menghargai prestasi mereka. Contoh, katakanlah dia sampai checkpoint yang pertama in the very first month. Tapi syarat mesti the very first month. Second month tak ada hadiah. Kalau first month dia terus cecah 50,000 dan 12 case cukup untuk dia dapat Siam Reap, saya akan bagi hadiah kepada dia RM500 duit shopping pergi Siam Reap. Saya tak bagi sekarang, saya akan bagi masa dia nak pergi Siam Reap. Dan selalunya kalau ramai, contoh dulu pernah kita pergi ke Chiang Mai, 13 orang, ya. Leader tak boleh pergi, tapi oleh kerana saya nak buat 13 orang pergi, saya ambil tiket sendiri, saya pergi bersama dengan mereka. Itu yang pertama, ya, kita bagi duit shopping RM500. Kemudian bulan kedua dia capai 100,000. Syarat dia mesti bulan kedua. Bulan kedua capai 100,000, maka dia pun dah dapat Elite Pro, dia akan dapat allowance RM9,000. Saya akan bagi hadiah kepada dia RM1,000. Saya genapkan allowance dia RM9,000 campur RM1,000, 5 figures income. Jadi dapat RM10,000. Dan saya akan bagi tahu dengan dia, saya tak paksa, cuma saya bagi cadangan, ya. Dapat RM10,000 pertama, ingat kita ni dapat restu dan doa daripada mak kita dan bapa kita. Bagi mak kita 10%, RM1,000 daripada RM10,000. Bagi bapa kita 10%, RM1,000. Bagi kepada yang mulia guru kita RM1,000. Jadi 3 orang ni sangat penting dalam hidup kita. Dia yang mendoakan kita, dan kita minta dia doakan lagi kita supaya lebih berjaya di masa hadapan. Jadi kita dapat 3 orang yang penting dah kita muliakan, ya. Kemudian selepas daripada checkpoint kedua, kita akan minta anak buah kita pada bulan yang ketiga kejar checkpoint yang ketiga, ya. Macam saya kata tadi, bulan ketiga kalau dia buat 200,000 ANP, kita bagi dia RM2,000 tunai, ya. Sebab kita tahu dia dah dapat trip. Katakanlah kita dapat medium range punya trip, katakanlah pergi ke Paris, dia dapat pergi Paris, kita tambah lagi RM2,000 untuk dia shopping dekat Paris. Ini yang kita buat, ya. Kemudian sekiranya dia cecah lagi checkpoint yang keempat, iaitu RM400,000 pada bulan yang keempat. Syarat dia mesti bulan keempat. Bulan kelima you terplay on, tak ada hadiah. Kita nak konsisten bagi hadiah kerana kita nak menghargai you punya prestasi. Bulan keempat you cecah RM400,000, kita akan bagi RM2,000 lagi, dan you dapat trip pergi Spain. Maknanya you boleh dapat additional RM2,000 untuk beli untuk beli barang-barang shopping di Spain. Bolehlah cari 2-3 baju ke, kasut Coach ke, ya, bag Coach ke dan sebagainya kalau orang perempuan. RM2,000. Finally, yang ni kita punya ultimate. Kita bagi tahu dalam masa 5 bulan, macam Ayu, macam Khalil, cecah saja MDRT, maka saya hadiahkan kepada dia pada RM500,000 first year premium collector, kita punya benchmark. Kita akan hadiahkan package umrah bersama yang mulia guru utama. Package dia dalam 6, 7 ataupun 8,000. Dalam 7,000 lah plus minus, ya. Jadi ini adalah di antara package hadiah yang kita berikan kepada anak-anak buah kita yang join Khalifah Abdul Jalil. Kita bagi dia semangat, follow the step, dalam masa 5 bulan anda akan jadi $1 million round table. Cuma saya nak ulang sekali lagi, tidak ada satu ubat untuk semua penyakit, ya. Lain anak buah, lain dia cara dia. Yang itu saya tidak boleh ajar dalam kelas ni. Yang itu mungkin kena tengok bagaimana saya buat, ya. Kalau orang tu jenis yang slow sikit, macam Megat, kadang-kadang saya punya cara agak kasar dengan dia. Saya bagi kata 2 dengan dia. Kau kalau tak nak buat betul-betul, ujung tahun ni aku terminate kau. Ada cara kita kena kasar. Ada orang kena dengan cara lembut, ya. Ada orang tak boleh kasar-kasar, kena buat dengan cara lembut, kena cara berhalus, cakap elok-elok, ya. Tak boleh cara dengan keras, ya. Kemudian pedoman yang kedua saya bagi tahu tadi, kalau nak puji, katakanlah contoh sekarang ni Ayu pada bulan yang kelima dia dah buat 800,000. Bulan 6 dia nak buat 200,000. Dia akan jadi MDA, $1 million agent. Kita bagi tahu dengan dia, kita war-warkan. Sama-sama kita doakan Ayu dapat MDA, ya. Bulan 6 ni
1 juta premium collect, 1 juta premium submission. Ya, kita puji depan orang ramai. Ya. Kemudian kalau kita nak punish kalau kita nak punish seseorang, kita ada beberapa orang yang dapat surat MOC. Relax sangat, ya, ambil ringan sangat, mentang-mentang dah ada 2-3 source of income daripada property, daripada mungkin investment, maka dia relax, maka dapat surat MOC. Kalau tak achieve 15,000 dalam masa bulan 6 ni, maka dia kena terminate, ya. Jadi orang ni kita panggil in private, kita bagi nasihat pada dia, jaga kita punya lesen. Lesen kita ni TBE ni nilainya $1 million license. Dan you are licensed to collect millions and millions. Jadi hargai lesen yang kita ada. Itu saja untuk hari ini, dan ini adalah penutup kepada kelas kita, Managing Islamic Financial Consultant. Ya. Jadi saya sebagai penutup, saya nak bagi tahu, saya ulang sekali lagi, it take 1 to be an ordinary agent. It take 2, ya, to be an MDRT agent. You kena work hard dan you kena work smart. It take 5 to be MDA managers. You kena 3 lagi quality. You kena recruit, you kena train, you kena monitor. Ya, you kena ada quality. Jadi bila kita belajar dalam kelas ini, rupanya dia ada 5 yang kita kena belajar dalam Managing Islamic Financial Advisors ataupun consultant. Kita kena buat planning, kita kena buat recruiting, kita kena buat training, kita kena buat monitoring, last kali kita kena belajar membuat performance appraisal. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk unit-unit manager, assistant unit manager yang tengah nak naik. Saya doakan ramai-ramai kita buat niaga ni secara profesional, dan ada dah kitab dia, tak payah kita nak try and error. Dia dah ada, Limra dah buat research dah. 150 tahun dia dah buat research macam mana menjadi unit manager yang terbaik. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik.